Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹们，午安， Bagaimana kabarnya? 大家好吗？ Baik. Luar biasa, Benar. puji Tuhan. Kasih Tuhan Tuhan. masih peliharakan kita dengan indahnya. 主每天还在那边看顾保守我们。 Saudara, di dalam perenungan kita pada siang hari ini kita akan merenungkan satu tema. 弟兄姐妹们，在今天中午的这段正道，我们要思想一个题目。 Tema kita yaitu adalah Ia menjagaku. 那今天中午的主题是他保守我。 Dan kita akan mendasari tema kita dari Mazmur 121. 那我们要从旧约诗篇第121篇， Kita akan memperhatikan ke semua ayatnya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. 我们要看诗篇第121篇的第1到第8节。 Dan saya akan membacakan secara bergantian, saya ayat 1 sampai 4 dalam bahasa Indonesia, lalu Pak Hindarto ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 dalam bahasa Mandarin. 那第1节到第4节将以印尼文来念，然后第5节到第8节将以华语来念。 Saudara bisa memperhatikan atau menyimaknya di layar yang sudah tersedia. 我们可以在屏幕上看所有的经节。 Demikian firman Tuhan, Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. 第5节到第8节，保护你的是耶和华，耶和华在你右边硬币你。白日太阳必不伤你，夜间月亮必不害你。耶和华要保护你免受一切的灾害，他要保护你的性命。你出你入，耶和华要保护你从今时直到永远。 Sekali lagi yang menjadi tema kita pada siang hari ini ialah Ia menjagaku. 那今天中午我们的主题是他保护我。 Nah, saudara, ada seorang yang berkata demikian. 那弟兄姐妹们，有一个人他曾经这样说 Life doesn't make sense. 他说生活根本不合逻辑。 Kalau anak muda zaman now itu punya istilah. 那现代的年轻人他有这样的一句话， Hidup itu seringkali berjalan di luar nurul. 他说我们的生命是在我们的逻辑以外， Nah, itu plesetan ya, di luar nalar 就 maksudnya. 是在我们的思维以外的。 Nah, saudara, seringkali itulah yang banyak ditemukan atau banyak orang mengambil sebuah kesimpulan tentang hidup. 那就是许多人他们对生活的看法就是这样的。 Hidup itu seringkali berlangsung doesn't make sense, tidak masuk 我 akal. 们的生活每一天都是好像不合逻辑的一个生活。 Dan kalau kita diminta untuk coba sebutkan contohnya, mungkin saudara kita bisa menceritakan, mengisahkan. 如果有人要求我们诉说一点，我们会诉说一段的故事。 Saya sendiri paling tidak punya 2 pengalaman yang memperlihatkan bagaimana hidup itu saudara nggak masuk akal. 那我自己至少有2个经历，使我也发觉到生活是不合逻辑的， Tidak sesuai dengan perkiraan, tidak sesuai dengan keinginan, tetapi itulah yang terjadi di dalam kehidupan. 不符合我们预料的，我们所想的。但是这是生活的事实。 Yang pertama, kisah tentang seorang teman baik saya, 那第一个故事就是有关我的好朋友， satu angkatan di Saat Malang. 跟我是同班的，在圣道神学院， Seorang yang baik, 是一个好人。 seorang yang jelas panggilan di dalam melayani Tuhan. 他被主所呼召的这个呼召声音很清楚的。 Dari awal masuk Saat sampai dia lagi menulis proposal mau skripsi, dia tahu apa yang menjadi beban panggilannya. 从他刚进入马兰圣道神学院的时候，到他写论文的时候，他很清楚主对他的呼召， Yaitu dia ingin menyerahkan hidupnya, waktunya untuk menjadi penginjil anak-anak. 那就是他愿意将他所有的生命
奉献上要成为孩子们的传道人。 melayani di sekolah minggu atau di ya berkaitan dengan anak-anak begitu 那 ya. 他就是有这个负担，要侍奉那些小孩子们，不管是在主日学或者在别的地方。 Nah, doesn't make sense-nya nggak masuk akalnya di mana? 那不合逻辑的地方是在哪里呢？ Nah, suatu kali saudara teman saya ini sakit gitu, dan harus dirawat di rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. 那有一次他生病了，他要住院得到医疗。 Dokter mengatakan awalnya ini demam berdarah. 那医生他诊断的是首先是登革热。 Tapi setelah diamati loh, ini kok orang sering sekali ya masuk rumah sakit karena alasannya demam berdarah. 但是好几次他屡次的住院都是因为这个登革热。 Dokter curiga dan dokter meminta untuk periksa lebih lanjut. 那这位医生就觉得很怀疑，很疑惑，然后他就叫他去再进一步的去检查。 Lalu diperiksa dan muncullah hasil, saudara. 那做了更深的检查以后，就发现了一个结果， Ia terkena kanker darah atau leukemia. 他已经得到了血癌， Yang stadiumnya cukup berat, saudara. 而且这个已经到晚期了。 Sehingga setelah itu akhirnya dia tinggalkan studinya untuk fokus pengobatan. 故此他就离开了他的学业，他就去求医， Dibawa ke luar negeri untuk diobati. 再到外国去得到医疗。 Di Jakarta, 在雅加达， saya sempat 2 kali untuk mengunjungi di rumah sakit di Darmais kalau nggak salah di Jakarta. 我曾经到雅加达2次去探访他，就是在雅加达的达尔麦斯的医院里面。 Tapi Tuhan berkehendak lain. 但是主有他美好的旨意。 Teman saya ini berpulang akhirnya. 我这个好朋友他被主呼召， Kami satu 退回 angkatan 主家。 sedih sekali. 我们跟他同班的人都很难过。 Dan kami melihat bagaimana hidup itu seringkali berjalan tidak masuk akal. 那我们就发现生活好像是很不合逻辑的。 Seorang yang saya kenal baik, dia panggilannya jelas, dia beban pelayanannya jelas, dia tinggalkan pekerjaannya untuk masuk sekolah teologi untuk menjawab panggilannya. 一个人他得到从主而来很清楚的呼召，然后他放弃了他所有的事业，去上神学院，为了要回应主的呼召。 Tapi sebelum semuanya itu selesai, Tuhan panggil pulang. 但是当这一切都还没有结束的时候，他已经归回天家了。 Yang kedua, saudara. 第二个事情， Sebelum saya melayani di gereja stadion, saya sempat praktek 1 tahun di sebuah gereja. 那当我没有来到 Stadion 华侨基督教会侍奉的时候，我曾经在另外一个教会里实习1年。 Saya kenal satu keluarga yang cinta Tuhan, hidupnya baik, mendedikasikan waktu, tenaga untuk pekerjaan Tuhan. 我也认识了一个很好的家庭，他们在那边忠心的侍奉主，在那边敬拜主。 Keluarga ini punya 2 anak. 这个家庭有2个孩子， Anak nomor 1 wanita, nomor 2 itu pria. 那大的是女儿，小的是儿子。 Waktu saya ada di sana kenal mereka yang anak ceweknya itu baru berusia 10 tahun. 当我在那个教会侍奉的时候，那个大的女儿才10岁。 Nah, 才满 suatu 10岁 kali si anak ini mengeluhkan rasa sakit di area perut. 那有一天，这个女孩子一直说她肚子痛， Dibawa ke dokter, dokter mengatakan nggak ada apa-apa. Ini mungkin hormonal saja. 对于带去看医生，医生说没有什么问题的，可能只是身体里面有什么一点的毛病。 Tapi anak ini terus mengeluhkan sakit di area perutnya. 医生说是荷尔蒙的原因，但是这个女孩子她一直说她的肚子痛。 Akhirnya sesuai kesepakatan keluarga dibawalah ke luar negeri ya untuk diperiksa lebih lanjut atas saran seseorang begitu ya. 然后家人就决定把她带到新加坡去求医，因为有人建议这样。 Dan diketemukan bahwa ternyata anak usia 10 tahun ini ada kanker juga. 所以这个10岁的女孩子也得了癌症。 Nah, waktu saya mendengar berita ini saya juga kaget gitu. 当我听到这个信息的时候，我也吃了一个
大劲， Wah, anak 10 tahun loh. 才10岁的小孩子， Kok bisa ada kanker di area indung telur gitu. 就是在这个子宫里面会有那一种的癌症。 Akhirnya dilakukan pengobatan dan puji Tuhan ini sembuh. 那感谢主，透过医疗层的这个医疗，他医好了。 Saudara, paling tidak 2 pengalaman ini yang saya pernah ketemukan, saya lihat langsung yang menunjukkan bagaimana seringkali hidup itu berlangsung gak masuk akal. 那从这2件事情，我也一直在那边想，生活好像是很不合逻辑的。 Saudara mungkin punya atau pernah mengalami situasi yang demikian. 可能在位的弟兄姐妹们也曾经经历过这种的事情。 Dan ketika kita mungkin ada di posisi yang seperti itu, 而当我们在他们的地位的之上的话， mungkin hanya ada 1 kalimat yang kita bisa ucapkan. 可能我们只能说一句话： Kenapa Tuhan? 主啊，为什么？ Kenapa? 为什么？ Kita nggak terpikir kata-kata lain. 我们从来没有办法想到另外的一句话， Tapi kita hanya kepikir kenapa Tuhan. 但是我们所能讲的就是主啊，为什么？ Dan ketika kita ada di posisi yang seperti itu, saudara, seakan-akan saudara kita ada di sebuah persimpangan jalan. 当我们在这样的地步的时候，我们好像是在一个十字路口。 Di sisi satu, saudara, kita mungkin mulai, saudara, meragukan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan 这一 kita. 方面，我们一开始怀疑主的美善， Kita mulai bertanya-tanya, benarkah Tuhan itu baik? 我们会不断的在那边怀疑是否主是好的主，满有 Benarkah 慈 Tuhan 悲的 itu 主， peduli padaku? 是否主他还在意我？ Dan di sisi yang lain mungkin saudara kita tetap bisa melihat bahwa apapun kondisi hidup kita, Tuhan tetap baik. 但是在另外一个方面，我们可以看到的就是，不管我们在任何的情况当中，主仍然是一个美善的主。 Tapi sekali lagi ketika kita ada di momen seperti itu, terjepit, sulit, saudara kita tengah ada di sebuah persimpangan jalan. 当我们在这个左右为难的时候，我们会好像一个在十字路口的人。 Nah saudara, dalam hal ini saya percaya bahwa Tuhan itu menghargai keraguan kita, ragu-ragunya kita. 我也相信主也尊重我们每个人的怀疑之心。 Tetapi saudara, saya juga tahu bagaimana Tuhan itu tidak mau kita berhenti hanya di dalam keraguan-raguan saja. 但是我也相信主也不愿意我们只停顿在我们怀疑的心。 Tuhan ingin kita melanjutkan perjalanan extra mile kita. 但是主还盼望我们走出更远的踏出更远的几步，我们的旅程。 Untuk melihat bahwa yang namanya keraguan itu adalah sebuah proses belajar kita. 那使我们能够看到，我们怀疑的这些是我们学习的过程。 Belajar apa, saudara? 我们学习什么呢？ Belajar untuk kita menguji iman kita dan kita memiliki iman yang hidup. 那为了要考验我们每个人信心，使我们的信心是一个活的信心。 Bergerak dari iman yang hanya sekedar tahu, 从一个才知道只知道的这个地步， secara knowledge atau 就是 logika, 以我们的智慧、我们的思想来知道或者认识主的信心。 oh banyak orang mungkin bisa berkata, 很多人可能会这样说： oh saya tahu Tuhan itu baik, 我知道主是好的， oh saya tahu Tuhan itu maha pemelihara. 我知道主会不断的保护看顾我的。 Tetapi pertanyaannya adalah, 但是我们需要发的问题就是， apakah iman yang sudah diketahui itu adalah iman yang juga dialami? 是否他所知道的信心也是他曾经经历的信心呢？ Dihidupi. 他活出来的信心呢？ Saudara, seringkali banyak orang hanya berhenti pada sekedar pengetahuan. Oh saya tahu Tuhan begini-begini dan seterusnya. 很多的基督徒都是停顿在我知道主耶稣是一个美好的上帝，是美善的上帝。 Tapi ketika diperhadapkan dengan hidup yang doesn't make sense tadi, nggak masuk akal tadi, 但是当我们有的时候面对这个不合逻辑的生活的时候， terkaget-kaget, saudara. 我们吃了一大惊， Lah kok begini? 怎么会这样呢？ Katanya Tuhan baik.
不是上帝是美善的吗？ Nah itulah sebabnya saudara kita perlu bergeser, bukan hanya sekedar tahu tetapi mengalaminya. 所以我们要移动，我们要不是单单知道，以知道的信心，但是要以经历的信心。 Dan saudara itulah yang seringkali Allah kerjakan di dalam kehidupan umatnya. 而这就是上帝时常在他的子民当中动工的事情。 Saudara, Allah itu seakan-akan mengizinkan umatnya seolah-olah berada di pinggir jurang, saudara. 那上帝主好像让一个人在一个深渊的很靠近的深渊的一边， Seperti bangsa Israel yang mau menyeberang keluar dari tanah Mesir. 就好像以色列民要出埃及的时候， Depan laut, belakang pasukan Mesir. 那前面是大海，后面是追杀他们的军队， Kita di tengah-tengah kejepit. 我们只在中间左右为难。 Saudara, Tuhan seringkali mengizinkan kita ada di momen atau peristiwa seperti itu. 那主时常会让他的子民在这样的情况当中， Untuk kita berproses, untuk mengalami iman itu. 使我们能够经历到我们这么久以来所执着的信心， Mengalami Tuhan. 就是要经历主。 Dan di saat itu Tuhan ingin mengajar kita untuk apa, saudara? 那当那个时候，主要教导我们什么事呢？ Untuk kita cuma menatap dan berharap kepada Tuhan. 那主要教导我们，我们只要专注他，一心一意的仰望他。 Sekali lagi, saudara. 再一次的，我要再强调， Di momen itu Tuhan ingin kita belajar menatap dan berharap hanya kepada Tuhan. 在那个时刻，主只希望我们单独的仰望着他，我们眼光朝向他，对他交托所有的盼望。 Saudara, itulah yang Tuhan mau ketika Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. 这就是主要在我们每个信主的人的生活里面所要做的事情， Belajar untuk menatap dan berharap. 就是我们要一直把眼光朝向主，而且一直仰望他。 Dan inilah juga yang dialami oleh pemazmur. 这也是诗人所面对的情况。 Saudara, pemazmur yang menulis Mazmur 121 ini 这个诗篇121篇的诗人， juga pernah berada di dalam kehidupan yang doesn't make sense tadi. 也曾经在一个很不合逻辑的生活里面， Yang gak masuk akal itu, saudara. 真的不合逻辑。 Dan ia gelisah, 他一直在那边焦虑， ia bertanya-tanya. 他一直在那边发问， Ia mengungkapkan itu di dalam Mazmurnya. 他就把他的心情写在这个诗篇第121篇里面。 Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? 我要向上举目，我的帮助从何而来？ Nah, saudara, berbicara Mazmur ini, 那如果我们讲有关这段的诗篇， banyak penafsir sepakat bahwa Mazmur ini adalah Mazmur yang merefleksikan perjalanan iman, perjalanan hidup dari sang pemazmur, penulis Mazmur ini. 那很多解经家都认为这一篇的诗篇就是为了彰显这个诗人他生命的旅程， Khususnya ketika ia pergi ke Yerusalem. 特别是当他要往耶路撒冷去。 Untuk apa, saudara? 为什么他要去耶路撒 Untuk 冷？ beribadah kepada Tuhan di bait Allah. 为了要在圣殿里面敬拜主。 Nah, saudara, di dalam Keluaran 23 ayat 14. 在出埃及记第14章第23节里面， Nah, Tuhan itu memberikan perintah kepada bangsa Israel. 那主有给以色列民一个命令， Dimanapun bangsa Israel atau umat Israel itu berada, 不管他们在任何的地方， ingat 这以色列民要记住， 3 kali setahun haruslah mereka mengadakan perayaan bagi Tuhan di bait Allah. 1年3次，他们都要来到圣殿当中来敬拜主，来庆祝他们在主里面的聚会。 Nah, 3 hari besar itu adalah Hari Raya Paskah, 这这3个节日，第一个节日就是当他们出埃及的时候， Hari Raya Penuaian, 就是收割的时候节日，收割的节日。 dan Hari Raya Pondok Daun. 那就是还有一个就是在猪棚里面的这个庆祝这个在猪棚里面的节日。 Nah, sudah setahun 3 kali semua umat Israel harus pergi ke Yerusalem untuk beribadah menyembah
kepada Tuhan. 那在一年至少他们有3次来到圣殿当中，聚集在那边来敬拜，来敬拜主。 Tetapi saudara harus disadari, 但是我们也要意识到， perjalanan ke Yerusalem pada waktu itu tidaklah semudah perjalanan kita saat ini. 当时他们要去耶路撒冷的路途不如我们现在这么方便的。 Kalau kita mau berpergian sekarang ini ya, 如果我们现在要出去的话， wah saudara kita gampang ya, mau naik apa, ya jam berapa. 我是很方便的，我们可以坐出租车，还是我们即使要出发都可以的。 Kita bisa atur dengan baik. 我们会很好的安排的。 Bahkan hanya dengan handphone di rumah kita nggak usah ngantri-ngantri di loket, kita sudah bisa atur perjalanan kita. 甚至我们透过我们的手机，我们能够安排我们所有的旅程。 Tapi zaman dulu lain, saudara. 但是以前不如今日， Perjalanan ke Yerusalem harusnya adalah perjalanan yang penuh dengan sukacita. 到耶路撒冷的旅程应该是一个蛮有喜乐的一个旅程。 Tetapi kenyataannya tidak. 但是事实上不是如此。 Seringkali umat Israel itu harus menghadapi bahaya yang besar. 那时常当他们到耶路撒冷的路途当中，他们会面对很大的危险。 Mereka harus menghadapi bahaya tersesat. 有的时候他们会走迷路了， Cuaca yang ekstrim tidak jelas. 而且这个天气变化的很快。 Atau mungkin bahkan mereka ketemu dengan binatang buas di tengah jalan. 或许他们在路途当中会碰到野兽， Dan tidak jarang ada kawanan-kawanan perampok yang sudah menunggu untuk merampok mereka habis-habisan. 而且时常有许多的强盗在那边要抢劫他们。 Kita ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. 那我们记得主耶稣一个比喻，就是有关好的撒玛利亚的人， Nah itu gambarannya saudara. 那就是他们去耶路撒冷当时的这个情况。 Seseorang yang mau beribadah ke bait Allah tetapi dicegat kawanan perampok, dihabisi habis-habisan gitu 一 ya. 个人要上耶路撒冷去敬拜主，但是在路途当中被强盗抢劫了，然后被他打了半死。 Ditinggalkan atau digeletakkan begitu saja di tengah jalan. 这些强盗把他放在路盘上，就受伤的放在路盘上。 Kalau tidak ada orang yang menolong ya sudah tamatlah hidupnya di 如 situ. 果没有一个人看到他或者救他的话，他肯定会死的。 Nah tetapi saudara, si pemazmur ini mengingat 但是诗人记得， bagaimana saudara Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang luar biasa. 他所敬拜的主是一个很出乎他意料的主。 Pengenalannya akan Tuhan inilah yang memampukan dia saudara untuk melalui setiap-tiap persoalan. 这他对主的认识，使他能够面对所有的问题和困难。 Sehingga di tengah hidup yang doesn't make sense tadi, 因此，在一个不合逻辑的生活里面， pemazmur itu berkeyakinan bahwa ia akan berkemenangan ketika ia mengandalkan pertolongan Tuhan. 所以他相信，如果他依赖主的话，他会得到，他能够成为一个得胜有余的人。 Dan inilah juga yang ingin pemazmur ini bagikan untuk kita, bagaimana kita juga bisa menang di tengah kehidupan yang tidak masuk akal ini, saudara. 这也是诗人要分享给我们，使我们每个人也能够得到这个得胜有余的生活。 Itu ketika kita mau menatap dan berharap kepada Tuhan. 那就是当我们愿意朝向主耶稣，一直望着他，而且仰望他的帮助。 Tapi saudara, mari kita lihat apa sih sebenarnya yang menjadi dasar keyakinan iman dari pemazmur ini. 但是我们要一起来思想，到底成为这个诗人信心的这个基础是什么呢？ Kenapa pemazmur bisa mengatakan kita bisa menang atas hidup yang doesn't make sense ini? 为什么诗人说他能得胜这个很不合逻辑的生活呢？ Yaitu yang pertama, karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang aktif menjaga umatnya. 因为第一点是我们所相信的上帝他是一个主动保护我们的上帝。 Nah, saudara, kalau kita melihat Mazmur 121 ini, 如果我们看诗篇第121篇的话， kita akan menemukan kata penjaga atau menjaga itu berulang kali diungkapkan oleh pemazmur. 我们看到屡次的这个保护你的这个 Dan kalau 词。 kita melihat di dalam bahasa aslinya, saudara, 如果我们看它的原文的话，
ini mengambil bentuk aktif. 这在希伯来文里面是一个主动词， Menggunakan kata aktif, saudara. 它是用主动词， Sehingga dengan demikian, saudara, kita bisa tahu bahwa Tuhan yang disembah oleh si pemazmur ini, 所以我们就清楚的明白，世人所敬拜的这位主， yang juga kita imani itu, 也是我们每个人所相信的主， adalah Tuhan yang secara aktif terus-menerus menjaga kita, bahkan di tengah kehidupan kita yang nggak masuk akal. 是一位他时常在那边看顾、保护、保守我们的主，甚至当我们面对不合逻辑的生活当中。 Nah, saudara, ini tentu bertentangan dengan apa yang diyakini oleh kebanyakan orang saat ini. 那这肯定跟我们一部分的或者大部分的基督徒所相信的，如今所相信的是矛盾的。 Saudara, banyak orang di zaman ini percaya bahwa Tuhan itu tidak terlibat di dalam kehidupan kita. 或许那些还没有信主的人，他们很多人都会认为主是不参与我们每个人生活。 Tugas Tuhan itu sudah selesai ketika semua ciptaannya ini sudah diciptakan 那 beres. 主所动的工已经结束了，当他创造了世上宇宙所有的一切。 Ada satu filsafat yang namanya deisme. 有一个哲学就是名叫 deism， Nah, deisme ini mengajarkan hal yang demikian. deism 或者这个主义是这样教导我们的。 Digambarkan Tuhan itu seperti pembuat jam. 那他们描述主就如同一个做手表或者做钟的人。 Ketika jam itu sudah selesai dibuat, 当这位师傅帮把这个钟或者手表做好了， maka si pembuat jam ya sudah taruh saja di toko misalnya, lalu dijual begitu. 那这个做表的人就把那个表或者钟放在那个卖表的或者卖钟的店里面， Ya sudah dibiarkan begitu saja. 就让他自己去 Mau nyala, mau enggak, ya Sanggup. sudah, yang penting sudah jadi. 只要做好了他就不管了。 Saudara yang punya jam tangan, yang pakai jam di tangan masing-masing, 这戴手表的弟兄姐妹们， emang pernah didatengin pembuat jamnya, 是否这个做我们手表的人曾经来见我们吗？ lalu tanya, 然后问我们， gimana jammu, masih nyala enggak? 你的手表怎么样？还在还可以动吗？ Pernah enggak? 是否曾经这样来问我们？ Enggak pernah kan? 那他从来都不会问我们的 Nah,。deisme itu mengajarkan seperti itu. 那这个主义就是 deism 就这样教导我们。 Tuhan ketika sudah menciptakan, ya sudah dibiarkan. 当上帝创造了宇宙所有的一切，他就让他自然的去行动。 Sehingga banyak orang saat ini percaya 所以很多人现在相信 Tuhan itu tidak terlibat di dalam kehidupan kita. 主从来没参与到我们每个人的生活， Kita mau benar mau salah, Tuhan itu nggak urus. 我们对错主都不管。 Terserah kita. 让我们自由去做。 Tetapi tidak dengan pemazmur, saudara. 但是世人不是这样认为的， Pemazmur yakin 世人相信 bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang secara aktif menjaga hidupnya. 他所相信、所敬拜的上帝是一位主动在那边保护他生活的一位 Tuhan 主， itu tidak diam, 他不会在那边打盹， tapi ia terus bekerja di tengah hidup umatnya demi kebaikan umatnya. 他会不断的在他子民的生活里面动工，为了他的美好的旨意。 Dan keyakinan iman seperti ini juga yang diyakini oleh Rasul Paulus, saudara. 而这个信心也是使徒保罗所相信的。 Dalam Roma 8 ayat 28, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan demikian. 在罗马书第8章第28节，使徒保罗很清楚的这样讲， Karena kita tahu sekarang 因为我们知道 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu 上帝在任何的事上动工， untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 那万事都互相效力，叫爱神的人得益处。 Saudara lihat bagaimana Rasul Paulus pun juga meyakini Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang terus bekerja dalam segala sesuatu. 那我们从罗马书里面可以看到，使徒保罗也是相信主是主动在他生活里面动工的主，保护他 Tuhan 的 yang 主。 tidak meninggalkan kita sedetik pun. 那就是没有一秒离开我们的主。 Tetapi mungkin ketika kita mendengar hal ini kita bertanya, 但是当我们听到这个信息的时候，我们会这样的发问： kalau Tuhan menjaga,
如果主在那边保护我的话， tapi kenapa kok hidupku masih begini? 那为什么我的生活还是如此呢？ Terus bergumul, terus menghadapi berbagai macam persoalan. 我会仍然的面对许多的问题、困难、挣扎。 Saudara, di sini kita perlu melihat 但是在这里，我们可以再看， dan perlu berhati-hati di dalam mengartikan ini. 也要特别的小心来理解这件事情。 Tuhan Sang Penjaga itu bukanlah seperti Santa Claus. 那保护我们的主不是一个好像一个圣诞老人一样， Yang datang dengan sekarung kado, mainan atau apapun itu. 他带了一大袋的礼物给我们， Lalu dibagi-bagikan secara gratis. 然后就分给我们。 Ketika kita mendapatkan, ya, kita buka kadonya, wah kita senang. 当我们收到这个礼物，我们打开了，我们就觉得很高兴。 Wah ini mainan yang aku idam-idamkan, akhirnya aku dapat. 这就是我喜欢所想的要得到的玩具，我很喜欢。 Sudah di sini artinya kita perlu berhati-hati. 所以在这里我们要特别小心。 Penjagaan Tuhan itu tidak berarti Tuhan itu selalu membuat hidup kita nyaman. 上帝的保护不是代表说，不是意思说他会给我们很舒畅的一个生活。 Saudara, seringkali yang kita kejar termasuk saya di dalamnya. 那弟兄姐妹们，我们时常追求的就是也包括我自己， Yaitu bagaimana kita mengejar kenyamanan, 我们一直在那边追求的是舒畅的生活， mengejar kesenangan, 我们所喜欢做的事情， mengejar apa yang kita inginkan. 我们所要得到的事情， Mungkin saudara bisa saja terjadi. 有可能会发生。 Kita akan jauh lebih peduli berkat Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. 我们会更在意主的祝福，比起主自己。 Mungkin saja akhirnya kita akan cenderung lebih mencari berkat Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. 有可能我们会更去寻找主的祝福，比起去寻找主自 Nah, 己。 disinilah saudara kita perlu berhati-hati. 就是在这里，我们要特别警惕， Tuhan menjaga kita. 主在那边保护我们， Yaitu adalah untuk apa? Supaya iman kita makin bertumbuh dari waktu ke waktu. 所以主这样要使我们每个人的信心一日比一日的成长。 Meskipun harus disadari dan diakui, itu akan terpisah dengan kenyamanan yang ada pada kita. 虽然我们要坦白的承认，这个会跟我们的舒畅是没有关系的。 Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita bisa bertumbuh, makin kenal Tuhan, makin serupa Tuhan. 那主要的所想要的就是我们一日比一日的更认识主，更爱主。 Itulah saudara yang kita bisa lihat dalam bagian ini. 这就是我们在这段经节里面可以学习到 Allah 的。 Sang Penjaga itu juga saudara adalah Allah Sang Sumber Keselamatan. 那保护我们的上帝也是我们救恩的泉源。 Penjagaan Tuhan ini saudara berbicara tentang bagaimana Tuhan juga menyelamatkan. 那上帝的保护也是代表说他怎么样来拯救我们， Dan itulah juga yang diyakini oleh Rasul Paulus. 这也是使徒保罗所相信的。 Sehingga kalau kita meneruskan pembacaan kita Roma 8 ayat 31 dan seterusnya. 因此，如果我们继续的看罗马书第8章第31节下面了， Saudara Paulus berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 那使徒保罗说，如果上帝在我们这边，谁能够跟我们对敌？ Kesesakan, 不管是所有的积压，所有 derita, 痛苦， atau bahkan maut, 甚至灭亡， tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Allah. 死亡也无法使我们离开主的爱。 Setelah kita melihat bagaimana Tuhan itu sungguh nyata di dalam kehidupan kita, Ia hadir sebagai Sang Juru Selamat kita. 那我们会很清楚的看到主，他很明显的在我们每个人生活里面出现的，我们可以看到的。 Saudara, ini yang dikerjakan Kristus di atas kayu salib. 这就是主耶稣基督在十字架上所动的工。 Harusnya kita yang ada di sana. 我们本来要被挂在这个十字架上， Menanggung murka Allah. 我们要承受上帝的愤怒， Tetapi karena Kristus, 但是因为基督耶稣， karena karyanya, 因为他所动的工， Ia menggantikan kita. 他代替了我们。 Ia yang mulia rela menjadi hina demi kita. 他是一个荣耀的上帝，他愿意成为一个一个卑贱的人，是为了我们。 Ia sang pemilik hidup kekal itu rela mati
demi engkau dan saya. 他是永恒生命的主宰，但是他愿意为了我们来到世上，为我们而死， Ia menjaga kita, 他保护我们， membawa kita kepada keselamatan kekal. 他使我们能够得到永恒的救恩。 Ini jauh lebih penting daripada kenyamanan kita. 这比我们在世上所有的舒畅是更重要的。 Yang kedua, saudara, 第二点， tidak hanya menjaga, 不是单单保护我们， tetapi kita bisa menang atas hidup yang tidak masuk akal ini karena kita, Allah kita, yang selalu hadir menopang kelemahan kita. 我们能够在这个不合逻辑的生活里面得胜有余，是因为那位上帝他时常在那边护住我们。 Saudara pemazmur tahu dan sadar, saudara, 那诗人他意识到， ada banyak hal yang bisa membuat keadaan kita itu sulit terhimpit gitu ya. 有很多的情况是我们好像在被积压当中， Seakan-akan nggak ada jalan keluar. 就好像已经没有出路了。 Dan ketika kita ada di momen seperti itu, 而当我们处在这个时刻当中， saudara, kita mungkin saja goyah. 我们的信心会动摇， Mungkin saja saudara kita merasa, aduh saya lemah sekali ya. 然后我们会发觉我们自己是一个有一个很软弱的信心。 Tapi di sini saudara kita melihat, 但是在这里我们可以看到， Mazmur mengingatkan kita, 诗人再次的提醒我们， ada Tuhan yang menjadi jawaban atas hidup kita. 有主，他是我们每个问题、每个困难的答案。 Tuhan yang tidak akan membiarkan kaki kita goyah. 他是从来不让我们的脚摇动的主。 Dan Tuhan sebagai penjaga itu tidak terlelap, tidak tertidur. 他成为我们的保护者，他从来都没有打盹。 Saudara, itu yang diungkapkan oleh si pemazmur, saudara bisa melihat di ayat yang ketiga. Saudara. 那就好像诗人所说的，在诗篇121篇的第3节里面， Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. 他必不叫你的脚摇动。 Tuhan itu selalu hadir menopang kita, bahkan di dalam kerapuhan kita. 主会时常在我们最脆弱的时候来扶助我们的， Ya tidak akan membiarkan keadaan ini menjatuhkan kita. 他不会让所有的情况使我们跌倒失败。 Ketika kita mau belajar untuk menatap dan berharap kepada Tuhan. 当我们愿意把我们的眼光朝向主，而且仰望他，完全的仰望他的时候， Sana kita menemukan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. 那我们会找到主从来都没有迟到的帮助。 Saudara, inilah Injil yang kita perlu terus katakan di dalam hati kita, hidup kita. 这就是我们要不断在我们生活里面，在我们心里面，讲述的这个福音。 Itu bagaimana Tuhan selalu hadir di dalam hidupmu dan hidupku. 那就是主时常在我们每个人的生活里面出现的主。 Ia tidak membuang engkau dan saya ketika kita lemah. 他不会当我们脆弱的时候撇弃我们的。 Ketika kita merasa begitu rapuhnya hidup. 当我们觉得我们自己是如此的脆弱的时候， Melainkan ia dengan tangan yang terulur. 他会伸出他的手， Siap sedia untuk menopang kita. 他随时准备好要扶助我们的。 Yang saya suka katakan, saudara, 我想要说的就是， Tuhan itu tidak hanya menggandeng kita, 主不是单单牵我们的手， tapi Tuhan itu siap untuk menggendong kita. 但是他也愿意抱起我们。 Saya dapatkan hal ini dari mana, saudara? 我能够有这种的从哪里得到这种的感受呢？ Ketika pergi main sama anak-anak, 当我跟我的孩子们去外面去玩的时候， ajak anak-anak ajak main, 我带孩子们出去玩， mereka suruh jalan, 他们在那边走路， saya gandeng. 我的手牵着他的手， Tapi satu titik mereka capek. 但是在一个地步，他们很累了， Mereka ngomong apa? 他们说什么呢？ Dengan entengnya, Pah gendong. 他们很轻松的对我说：“爸爸抱我。” Masa saya bilang, nggak mau. 他说：“爸爸抱起我，难道成为一个父亲，我会说我不愿意？ Papa panggilin satpam aja ya, 我去叫那个保安， biar digendong satpam. 叫那个保安抱起你。 Kan tentu tidak begitu ya. 当然不是如此的。
Sebagai ayah, meskipun sama-sama capek jalan, kita juga gendong. 成为一个父亲，成为一个爸爸，虽然我也觉得很累，但是我终于还是把他抱起来了。 Saudara yang sudah menjadi orang tua tentu tahu akan hal ini. 已经成为家长的弟兄姐妹们，肯定都曾经感受到， Kalau kita bisa melakukan seperti itu, 如果我们人能够做这种的事， terlebih lagi Tuhan, saudara. 那更何况是我们的上帝。 Ketika kita sudah merasa, aduh Tuhan capek Tuhan, 当我们对主说：“主啊，我很累了， sudah nggak sanggup Tuhan. 我已经无法再走了。” Kita belajar menatap dan berharap sama Tuhan. 而我们学习的就是要专注我们的眼睛看主，然后仰望他。 Saudara, mungkin kita bisa berkata, 可能我们会这样说： kali ini Tuhan jangan gandeng aku Tuhan, 主啊，这次求你不要再牵我的手， tapi gendong aku Tuhan. 求你把我抱起来。 Tuhan akan menopang kita. 主会扶助我们的， Kelemahan kita ia tidak abaikan begitu saja. 他不会忽略我们每个人的软弱。 Dan inilah saudara yang menjadi modal kita. 这也是成为我们每个人的力量。 Ketika menghadapi hidup yang doesn't make sense, nggak masuk akal, 当我们面对不合逻辑的生活的时候， kita tetap bisa menang. 我们仍然能够成为一个得胜者， Karena ada Tuhan yang siap menggendong hidup kita. 因为有一位主，他愿意在那边把我们抱起来， Ia yang selalu siap menopang kelemahan kita. 他时常在那边要弥补我们每个人的脆弱。 Yang kita perlu belajar adalah 我们所要学习的是， menatap Dia 我们要定睛看他， dan hanya berharap kepadanya. 也完全的仰望他。